Proton Persona ni kan sebenarnya satu kereta yang saya rasa orang banyak terlepas pandang, very underrated. Dan saya rasa punca utama kenapa kereta ni underrated ataupun ramai orang terlepas pandang ialah kerana mungkin reka bentuk dia. Tapi banyak kereta dalam kelas ni lah, maksudnya segmen B ni, bila dijadikan sedan asal daripada hatchback, memang dia punya proportion ataupun nisbah bentuk dia mungkin tak seanggun yang bolehnya lah. Of course rupa luar tu penting, tapi saya rasa dalam kabin lah di mana Proton Persona ni betul-betul menyinar lah. Pertama sekali ialah kerana dia punya kemasan, especially dalam kemasan ini kita tengok di mana kita ada kursi berwarna perang ni. Dan ini bukan saja kerana ianya kulit, tetapi kerana saya rasa pilihan warna yang dibuat oleh Proton adalah tepat. Bila saya memandu kereta ni kan, terpandang kat rear view mirror ni ke ataupun ke tepi tu, bila kita tengok kulit tu memang dia rasa shock lah, rasa shock sebab kereta tu rasa macam nampak mahal lah kan. Dan juga dekat steering ni pun mereka menggunakan taktik yang sama, bahagian atas dan bahagian bawah kulit, tetapi di bahagian tengah-tengah tempat kita pegang ada perforated leather ataupun lubang kulit yang bertebuk-tebuk ni. Jadi kulit yang bertebuk-tebuk ni dia selain daripada reka bentuk lah kan, selain daripada reka bentuk, ia juga menjadikan permukaan tersebut lebih mencengkam, dia more grippy. So kalau kata kursi kulit selalu dia macam kita duduk senang gelongsor kan, yang ni dia macam grippy sikit lah. So kalau kita bawa kat jalan corner-corner tu, dia grip kita sikit. Dan samalah dekat steering ni, dan juga bila kita pegang dia berasa lembut sikit lah. Pasal bila dia dah tebuk-tebuk tu, dia rasa the break up on the surfaces menjadikan kita rasa kereta tu, benda tu lembut. Persona dan Iris ni mendapat ciri yang sama, iaitu voice command. Ciri yang unik lah dalam kereta dalam kelas ni ialah dia ada voice command. Dan voice command tu mengawal sistem hiburan, mengawal sistem penghawa dingin dan juga mengawal tingkap pemandu. So kalau saya nak, saya boleh minta dia buka tingkap ni separuh jalan. So buka tutup, boleh kawal aircon dan juga mengawal sistem hiburan, dan juga boleh memanggil peta, dan juga kita boleh mengarahkan di sistem peta ataupun navigasi itu mencari lokasi. Sebagai contoh, kalau kita nak kedai minyak, kita boleh cakap dan dia akan cari kedai minyak, dan kita boleh pilihlah yang mana satu kita nak pergi, dan dia akan cari akan jalan untuk kita sampai ke situ. So ciri voice command ni unik untuk kereta dalam kelas ni lah, tak ada kereta yang mempunyai ciri tersebut. Selain daripada tu, Persona ni juga sesuai sebagai kereta keluarga kerana banyak ada USB port, ada 6 USB port lah. Dekat konsol tengah ni ada 3, dekat belakang ni ada 2, dan dekat di belakang cermin pandang belakang juga ada 1. Jadi yang dekat cermin pandang belakang tu memang kita tahu yang itu sesuai digunakan untuk dashcam. Sebab setengah orang bila dia beli dashcam nak kena pasang wire, ini tak payah risau-risau pasang wire, boleh pasang terus kat situ saja. So senang, tak payah ada additional wiring. Jadi antara 3 pengkalan USB dekat konsol tengah tu, satu tu ialah untuk sambungan data. Kemudian di steering ni pula, sebelah kiri ialah kawalan untuk volume dan jawab telefon, sebelah kanan ialah untuk memanggil mode kawalan suara, dan juga untuk memilih lagu ataupun stesen radio. Dekat batang wiper sebelah kanan ni ada butang kat ujung dia, yang itu untuk memilih maklumat apa yang dipaparkan di tengah skrin itulah. Jadi dia ada distance to empty, dia tunggu jalan, masa perjalanan, kelajuan purata, service reminder, trip A, trip B, dan juga kadar penggunaan api secara purata. Dan of course setelah begitu lama Proton dah mendengar pendapat-pendapat pembeli-pembeli yang banyak yang meminta Proton menghasilkan produk yang lebih senyap, nak kurangkan NVH. Masa itu salah satu isu utama, dan untuk kali ini memang berasa lah perbezaannya, memang terasa daripada versi sebelum ini, di mana kita dapati cara talaan kotak gear dan enjin dan gabungan kedua itu menghasilkan pemanduan yang lebih senyap, yang lebih selesa. Tetapi bila kita nak memandu dengan laju, dengan lebih bertenaga, kita boleh memandunya begitu, dan kita dapati kotak gear ni boleh respon atau bertindak balas kepada kehendak ataupun keperluan pemandu pada masa itu. Kalau kita tekan butang eco, dia akan cuba mencapaikan tahap pemanduan yang lebih eco. Maksudnya kereta akan cuba kurangkan penggunaan bahan api, dan juga apabila kita memandu dengan elok akan menyala satu lampu penanda di papan pemuka utama menunjukkan bahawa kita juga sedang mencuba dan mencapai tahap pemanduan eco. So kat situ boleh membantu kita untuk menjimatkan bahan api. Saya akui bahawa kalau kita bawa dengan laju kereta ni, memang dia punya penggunaan bahan api tu mungkin tak secantik yang kita nak. Tapi kalau kita dapat ikut dia punya nasihat dia, saya rasa untuk mencapai tahap penggunaan bahan api 6 lebih
6.5 macam tu boleh buat, boleh dapat. Tapi kena memandu dengan agak berhemah lah, maksudnya tak boleh melebihi had laju di lebuh raya, dan tak boleh memecut terlalu kuat banyak sangat. Tapi biasalah kalau kita nak dapatkan kadar penambahan api yang cantik, memang kena memandu sebegitu. Kalau kita memandu macam biasa, mungkin dalam 7 lebih lah, 7.5 liter per 100 km tu biasa. Kalau memandu dengan agak bertenaga, 8 lah. Tu. Tapi but then again, that's like normal numbers yang you akan dapat bila kita memandu dengan cara-cara yang berbeza. Kalau you selalu perhatikan dia punya fuel economy numbers, that's what you going to get, you know. Dia tak melebihi 10 tu, kira sekarang ni okey lah kan. Kalau kereta sekarang melebihi 10 liter per 100 km, itu dah memang kiranya kereta yang bukan yang terkini lah teknologi dia. Dari segi pemanduan, Persona ni biasalah Proton kan, dia memang ada sedikit lebih fokus kepada pemanduan dan tunggangan lah, ataupun ride and handling. Dan kita punya pemanduan dalam kereta ni memang berasa puas lah kalau kita nak memandu dengan agak bertenaga, bersemangat pun boleh, sebab dia punya chassis response dia predictable. Maksudnya kalau you dah belajar sikit, you tahulah macam mana dia akan respons untuk bila masuk corner kan, dan input you is very predictable, dan dia jarang macam dia last minute dia break traction, kita susah nak kawal. Tak, dia akan rasa, kita akan rasa dia punya behavior dia tu. Kalau kita push, kita akan rasa dia akan lose traction, dia nak mula nak understeer, so kita boleh lift off and tarik balik masuk. It's a very predictable car, and that makes it a really good family car. Predictability ni sebenarnya adalah satu yang sangat bagus. Maksudnya kalau kita boleh agak jangka apa kereta tu nak buat, ini adalah kereta yang lebih selamat daripada kereta yang punya grip level yang terlalu tinggi. Sebab grip ni, bila dia terlepas, bila dia habis grip, dan dia grip tu terlalu tinggi, memang sukar kita nak kawal. Tapi kalau kereta tu predictable, walaupun grip dia tak tinggi sangat, kita boleh tahu apa nak berlaku. So itu akan memberikan kita lebih keyakinan dan lebih keselamatan, pasal dia bagi kita warning zone yang luas untuk kita tahu apa nak berlaku, dan kita boleh kawal keadaan dengan lebih baik. So secara keseluruhannya ke atas di lebuh raya, kereta ni memang stabil pada kelajuan yang jauh melebihi had lebuh raya juga. Ini stabil, terutamanya kalau kita tengok lebuh raya utara selatan lah, di mana laluan agak rata dan selekoh tu mempunyai radius yang besar. Jadi itu memang membolehkan kereta ini kita pandu dengan agak selesa tanpa memerlukan terlalu banyak input pada steering. Setengah kereta dia punya suspension geometry ke apa ke, membuatkan kereta tu tak tenang daripada kelajuan lebuh raya, dan kita kena make small steering input selalu, dan itu akan membuatkan kita rasa penat lah. Yang ni tak payah, kita duduk relax je, kereta tu akan boleh duduk pada jalur yang kita nak tanpa memerlukan banyak steering input. Dan pada seleko pun sama, kita masuk gradually, tapi obviously you tak boleh lah kalut. Kalau you pun kalut, dia pun kalut jugalah, tapi dia less kalut than other cars lah. Maksudnya you masuk, kalau you gradual steering input, kita pun bergerak dengan tenang. So this is a very nice, pleasant car to drive. CVT gearbox lah, CVT gearbox ni masih lagi orang berasa kurang yakin, dan saya rasa ini adalah faktor kebiasaan lah. Maksudnya untuk kita biasa dengan kotak gear automatik pun memakan masa. Kotak gear automatik tu diperkenalkan mungkin pada tahun 1960-an untuk kereta-kereta mewah dah mula ditawarkan, tapi sampai mungkin tahun 80-an, 90-an barulah kita berasa betul-betul selesa nak beli kereta automatik. So makan 20-30 tahun juga untuk mencapai keselesaan tu. Dan kotak gear CVT ni diperkenalkan pada awal tahun 2000. So ni dah tahap penghujung lah, mana orang nak menjadi biasa dengannya, dan ramai orang dah mula biasa, tapi masih lagi ramai yang tak biasa dengan kotak gear CVT ni, dan masih lagi berasa risau, dan masih lagi mahukan kotak gear automatik yang normal. Tapi hakikatnya untuk kereta-kereta yang mempunyai kuasa sederhana macam Persona ni, kereta-kereta segmen B dan juga segmen C, memang kotak gear CVT ni mempunyai banyak kelebihan lah. Antara kelebihan utama dia ialah ianya lebih mudah untuk dibina, sebab dia tak banyak gear, komponen dia tak banyak. So it's a much simpler gearbox. Much simpler means cost is less. Sedangkan kalau direka dengan betul, dia juga tidaklah cepat rosak kan. Cuma isu utama CVT ni dia ada slippage, gelincir.
pasal dia tak ada gear. So antara belt dengan cone tu kadang-kadang ada gelincir. Tapi boleh saja nak dibuatkan dengan ketegangan yang lebih. Tapi bila kita tambah ketegangan tu, dia punya kotak gear tu bila kita masuk mula-mula akan bergenjut-genjut sikit. Dan pada kelajuan rendah juga dia akan jadi bergenjut-genjut. Jadi kena dapatkan satu imbangan lah, di mana bila dah kelajuan tinggi tu kena tambahkan dia punya ketegangan belt dia tu lah. Dan bila dah ada ketegangan yang cukup, dia kurang lah slippage. Untuk itulah kita kata kotak gear CVT ni saya rasa akan menjadi lebih biasa zaman moving forward, sebab ianya menawarkan kelebihan yang banyak untuk pembuat kereta dan juga untuk pembeli. Kalau anda memilih versi flagship ni lah, yang kursi brown ni, dia datang dengan 6 beg udara dan juga vehicle stability control lah. Benda macam airbag tu saya tak biasa sebut lah kan, banyak kereta sekarang ada. Dan salah satu lagi kelebihan kereta ni ialah dia datang dengan HPF ataupun hot press form steel. Jadi besi keluli yang digunakan tu adalah sangat kuat berbanding dengan besi keluli yang ditempa secara biasa. Dan inilah satu kelebihan yang tak didapati kalau kita beli, sebagai contohnya beli Saga lah kan. Sebab apa, kereta Saga dulu memang masa direka bentuk tidak diambil kira untuk menggunakan hot press forming. Dan untuk Proton pula dia kongsikan yang ni dengan Iris so dia dapat menghasilkan lebih banyak lah HPF tersebut untuk kedua-dua model ni. Mungkin that's why dia lebih sesuai lah untuk dia menggunakan teknologi tinggi ni untuk model ni. Jadi awak dapat kelebihan itulah, kelebihan keselamatan dari segi struktur kabin yang lebih kukuh. Jadi Persona ni saya dah bawa dekat seminggu dah lah. Masa mula-mula saya dapat tu, saya macam tak berapa feel sangat lah dalam kereta ni kan. Tapi lepas 2-3 hari, saya rasa sebenarnya Persona ni satu pilihan yang lebih baik daripada Saga. It has better value for money, lebih nilai untuk wang anda. Dan saya tahu Saga tu murah, dan saya tahu Saga tu punya spesifikasi pun okey juga. Ada touchscreen, ada voice command kan. Tapi secara keseluruhannya Persona ni adalah kereta yang lebih moden. Ruang kabin pun dia sebenarnya lapang sikit pada Saga lah. Pasal ini satu kelas yang atas sikit pada Saga kan. Saga A, dia B. Dan juga bila kita duduk kat dalam, kursi-kursi ni bukan cantik je. Yang ni memang cantik lah sekarang pasal dia berbalut dengan kulit semua. Sebelum ni punya Persona, bila kita tengok mungkin rasa tak menaikkan selera ataupun kesukaan kita sangat sebab dia punya kursi warna tak cantik. Tapi kursi Persona daripada awal sampai sekarang memang antara kursi yang paling selesa dalam kelasnya. Pasal kursi dia besar. Dan antara sebab mula-mula dulu Persona ni dia mungkin kurang popular sebab kursi ni besar, nampak kabin dia macam sempit. Tapi sebenarnya tak. Dan bila kita duduk dalam Persona ni, saya 5 kaki sebelah, saya boleh duduk sini dan saya juga boleh duduk di belakang sebab kedua-dua ruang ni cukup selesa untuk saya. Dan antara sebab dia selesa ialah kerana kereta ni bumbung dia tinggi. Bila bumbung dia tinggi, kereta ni diangkat kursi tinggi pada lantai. Jadi bila kita duduk tu, pemandu pun dia tak payah duduk melunjuk ke belakang sangat pasal kursi tu tinggi. Jadi ni buka ruang untuk orang belakang. Itu sebabnya depan dan belakang dua-dua boleh rasa selesa. Dan orang belakang juga boleh rasa selesa sebab kursi belakang juga tak begitu rendah berbanding dengan lantai. Dan dia punya seat squat ataupun tempat kita duduk ni juga panjang sampai hampir ke bawah pangkal lutut kita. Jadi ini antara benda-benda yang membantulah sokongan di bawah paha ni ataupun under thigh support ni boleh menentukan sama ada kita penat ataupun tidak dalam perjalanan yang jauh. Untuk kursi belakang, sebab kursi tu tinggi dan under thigh support dia juga panjang, seat squat dia panjang, dia juga selesa untuk perjalanan jauh. Ni tempat duduk belakang, saya dah setting kursi ni agak mewah untuk orang depan sebenarnya. Dan masih lagi ada ruang lutut untuk saya di belakang ni. Dan bila kita tengok ruang bumbung juga, saya ada lagi satu tangan kat atas ni. Dan kenapa kita rasa selesa kat belakang ni, kerana kursi belakang ni agak tinggi. Kalau awak tengok, saya duduk ni tak macam mencangkung. Lutut saya, paha saya tegak mendatar. Jadi setengah kereta, seat dia rendah. Bila seat dia rendah, kita duduk macam mencangkung sikit, cepat penat. Dan dia punya sudut sandaran ni pun juga agak okey. Jadi bila kita tengok bumbung dia ni, kenapa saya masih lagi mempunyai ruang satu tangan atas bumbung saya ni, atas kepala saya ni, ialah kerana reka bentuk kereta ni lah yang orang kata rupa tak rupa handsome tu. Sebab bumbung dia tinggi, nampak tayar kecil, badan besar. Inilah dia hasil dia, ialah kabin yang lapang lah. Nampak ni. Jadi nak dapat macam mana, kalau hang nak kereta tu kabin lapang, mana nak boleh dapat roofline yang sleek macam Coupe. Hampir naik lah kereta mana yang rupa macam Coupe. Tak kira lah Arteon ke, CLS ke, semua ruang kepala belakang compromise. Yang ini tak compromise. Sebab bila you fokus kepada ruang kabin, itu pasal compromise reka bentuk.
Kalau you fokus kepada reka bentuk, itu pasal compromise ruang kabin. Dan saya rasa Proton punya pemikiran ialah dia nak bagi kereta yang menawarkan nilai yang terbaik untuk wang anda. Dan untuk dalam kelas ni, dalam segmen ni, kita nak kereta yang praktikal, kereta yang mudah guna dan kereta yang lapang. I think it's the right decision. Saya rasa itu keputusan yang tepat oleh Proton. Jadi secara keseluruhan, saya rasa kalau awak nak cari sedan keluarga dan terfikir antara sama Saga dengan Persona, saya rasa sebenarnya pilihan tu adalah terang dan jelas. Persona adalah pilihan yang lebih baik daripada Saga. But of course, perbezaan harga lah. Tapi saya rasa kalau awak boleh stretch awak punya bajet, cari duit lebih sikit untuk banyak bulan-bulan, ini adalah pilihan yang terbaik dalam kemasan inilah. Sebab memang dia dapat hampir ke semua apa yang kita nak, dan kereta pun berasa selamat dengan ciri keselamatan termoden, kehiburan juga moden. Apa lagi kita mau? Sampai situ je video kita hari ni. Awak setuju ke tidak pendapat saya bahawa Persona ni menawarkan lebih nilai untuk wang anda berbanding dengan Saga? Kalau setuju boleh tulis kat bawah, tak setuju pun komen lah. Dan minta tolong tekan butang like lah. Awak tengok sampai habis, mesti suka tekan butang like, kongsi dengan member. Mungkin ada tengah fikir nak cari Saga ke Persona, share yang daripada video ni. Juga tolong saya sikit tekan butang langganan dan subscribe, dan juga tekan butang loceng supaya dapat makluman bila kita mau naik video terbaru. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi, insyaAllah.